Sebab itu bila Nabi wafat, bila letak jawatan, tak boleh lagi azan. Bila kata aku tak boleh lah, aku tak pernah jumpa satu orang baik macam Nabi kita ini. Sampai bila tak boleh sebut asyhadu anna Muh menangis, asyhadu anna Muh menangis, asyhadu mu yang menangis dah. Lalu dia jumpa Abu Bakar selaku khalifah, ya ya khalifah, wahai pengganti Nabi, saya hantar surat letak jawatan, option lah, saya tak daya dah kerja di sini. Abu Bakar kata, kau jangan, aku pernah tolong kau dulu, kau susah, kau jadi hamba, aku merdekakan kau. Ya saya tahu, tapi ini jawatan tak ada kaitan dengan cerita dulu. Saya tak tahan dah, saya tak boleh. Saya minta izin, mau keluar operasi, semua jadi askar. Masuk soldier dia, masuk askar. Dia dihantar ke Daraya di Syam, sebelah Syria hari ni. Pergi dia perang. Duduk 2-3 tahun, kahwin orang sana semua. Satu malam Bilal bin Rabah mimpi Nabi. Dia tak balik ke Madinah. Dia kata, aku tak boleh balik Madinah. Setiap kali aku balik, aku bayangkan muka Nabi, aku tak boleh. Sampai di Syria dia duduk bertahun-tahun. Satu malam dia mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi dia, Nabi jumpa dia, Nabi beritahu, Bilal, kau dah tak sayang aku ke Bilal? Kau lama dah tak jumpa aku Bilal. Sampai hati kau tak jumpa, dah tak jenguk-jenguk dah aku. Seolah begitulah Nabi cakap. Bilal bangun menangis, ya Rasulullah, sedihnya, rindunya nak jumpa Nabi. Rindu sangat. Makanya dia beritahu pada isteri dia, saya nak ke Madinah. Kenapa? Saya mimpi Nabi marah, saya tak lama tak ziarah dia. Bilal bin Rabah balik semula ke Madinah Al-Munawwarah, lawatan singkat. Balik ke Madinah, orang sambut dia. Umar Al-Khattab sambut dia, Abu Bakar sambut dia. Bila nampak Bilal, semua orang menangis. Tengok Bilal ingat Nabi. SUSK kan? Tengok Bilal menangis, tengok Bilal menangis. Lalu adalah 2-3 orang lama-lama yang ada lagi kata, ya Bilal, azanlah, kami dah lama tak dengar suara awak mengazan. Kata Bilal, aku hanya kerja dengan Nabi SAW. Dengan korang aku bukan kerja dengan korang. Orang pun Umar Al-Khattab pandai. Dia panggil Hasan dengan Husain, cucu Nabi. Hasan Husain pujuklah pakcik Bilal. Hasan Husain datang jumpa dengan Bilal. Bilal bila pandang Hasan Husain, dia tak boleh tahan. Dia mandang Hasan Husain macam pandang Nabi. Menangis dia. Kemudian dia peluk Hasan Husain, dicium puas-puas hati. Dia kata, inilah bau Rasulullah. Aku rindu betul nak peluk Nabi. Ya Allah, peluk. Dia peluk Hasan Husain. Ketika itu Hasan Husain kata, pakcik, kami kecil-kecil dulu pakcik selalu azan. Azanlah pakcik, nak dengar pakcik azan. Kata Bilal, saya dah tak boleh azan lagi dah. Saya sayang ke datuk awak, tak boleh langsung saya dah. Pergilah pakcik, nak dengar pakcik azan. Dia pun fikir, kau ni keturunan Nabi, cucu Nabi, aku hormat. Dia naik atas bumbung Masjid Nabawi, dia pun azan. Kata Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, tidak pernah ada satu hari paling ramai orang menangis kecuali ketika Bilal bin Rabah azan di Madinah untuk kali pertama selepas Nabi wafat. Dia azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis semua orang. Menangis sebab apa? Kenang kepada Nabi SAW, manusia paling baik. Menangis semua. Bila sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis semua. Abu Bakar menangis, Omar menangis. Ketika sebutan asyhadu la ilaha illallah, dia okey lagi. Ketika sampai asyhadu anna Muhammad, dia diam. Ulang lagi asyhadu anna Muhammad, diam lagi. Asyhadu anna Muhammad, akhirnya dia menangis. Meraung Bilal bin Rabah menangis. Datang sahabat peluk Bilal, menangis. Bilal kata, aku tak tahan. Nak menyebut namanya pun aku tak tahan. Bayangkanlah kerinduan para sahabat Nabi SAW kepada junjungan kita. Apa sebab? Sebab Nabi baik. Oh, kalau Nabi itu garang, tuan-tuan, tak ada orang sayang sampai macam itu. Nabi dah wafat, menangis orang sampai setiap perkara yang ada kaitan dengan Nabi menyebabkan mereka rasa sedih sekali. Kerinduan para sahabat. Itu Nabi. Akhlak baginda begitu luar biasa. Ketika Nabi balik daripada haji yang terakhir, kira-kira 78 hari. Ketika tu dikira 78 hari lepas Nabi balik haji, Nabi telah jatuh gering. Kesihatannya begitu merosot. Adalah sesekali dia tidak dapat jadi imam, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di kalangan sahabat setiap kali azan mereka datang nak minta supaya Nabi jadi imam macam biasa. Tapi datang tengok Abu Bakar. Lalu ada yang minta pujuk, wahai Abu Bakar, tolonglah beritahu pada Nabi, kami tahu dia gering, tak sihat, tapi tunjuk muka sikitlah, nak tengok saja. Abu Bakar serba salah, minta tolong dengan Umar. Rumah Nabi orang tak boleh masuk suka-suka, ada larangan dalam Quran.
Lalu minta dengan Omar. Omar pun minta kepada Aisyah, ketuk pintu, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita semua tengah tunggu. Tunjuk muka sikit jadilah. Nabi pun keluar dalam keadaan yang memang tak sihat, kesihatan merosot. Ada yang mengatakan Nabi 17 hari demam panas sebelum wafat. Demam betul. 17 hari demam. Masuk dia dalam dewan solat, menangis semua sahabat. Memang rindu betul pada Nabi. Orang baik. Nangis semua tengok Nabi pun dah merosot. Kemudian Nabi pun mengatakan, aku tak tahu adakah selepas ini aku boleh berjumpa atau tidak lagi dengan kamu semua. Justru hari ini kalau aku ada buat sebarang kesalahan, mohon maaf, maafkan kesalahan. Kalau aku ada hutang-hutang, sila beritahu, aku nak uruskan pembayaran. Kalau aku ada buat silap dan salah, beritahulah supaya kita boleh selesaikan hari ini. Tiba-tiba dalam ramai-ramai macam ni agaknya, ada seorang sahabat mengangkat tangan. Namanya Ukasyah bin Mihsan. Dia angkat tangan. Ya Rasulullah, dalam sebuah peperangan, saya punya unta sama tuan punya unta duduk sebelah-sebelah. Saya baru nak salam dengan tuan, tiba-tiba tuan angkat cambuk mau pukul unta tuan, terkena belakang saya. Hari ini saya minta kisos, minta pembalasan. Kalau tak, saya tak redha dunia akhirat. Sahabat semua pandang kepada Ukasyah, seolah-olah kau ni tak reti bahasa betul. La ilaha illallah, Nabi tak sihat lagi mau minta benda-benda macam ni. Umar Al-Khattab pun dah mandang lain macam dah. Ali bin Abi Thalib kata, jangan layan ya Rasulullah. Kalau nak pukul saya sepupu kepada Nabi, pukul saya muda lagi. Ukasyah kata tidak, ini Nabi, dia sangat amanah. Kalau kisos mesti dia yang sendiri dibalas kisos tersebut. Nabi adil. Lalu Nabi kata, wahai Bilal, pergi ke rumah, ambil tongkat. Bilal bin Rabah dalam nak tak nak, akhirnya bila Nabi suruh, pergi jugalah dia mengambil tongkat. Diberikan kepada Nabi, Nabi pun memanggil, wahai Ukasyah, mari datang ke depan. Ambil tongkat ni, pukul aku. Nabi pun menyelakkan, nampak perutnya sedikit. Ukasyah bin Muhsin, bila nampak Nabi menyelak pakaiannya, nampak perut sedikit, dia menerpa ke arah Nabi, diciumnya perut Nabi yang mulia itu. Lalu dalam tangisan menangis kata dia, ya Rasulullah, tidak ada tangan yang akan buat begini padamu ya Rasulullah. Saya buat begini sebab saya tahu selepas ini saya tak bertemu denganmu ya Rasulullah. Saya sahabat kecil saja ya Rasul, tuan orang hebat. Di padang mahsyar belum tentu kita bertemu. Kalau saya tak bertemu tuan di padang mahsyar, biarlah di sini saya dapat merasa mengucup perutmu ya Rasulullah. Nabi menangis, sahabat menangis, semua orang menangis. Perutnya itu dicium oleh sahabat. Akhirnya Nabi pun memberi jaminan, ini orang masuk surga, ini ahli surga, kata Nabi. Kalau flashback balik tuan-tuan, apa sebab sahabat begitu sayang betul pada Nabi? Sebab Nabi akhlaknya luar biasa. Sebab itu bila Nabi wafat, bila letak jawatan, tak boleh lagi azan. Bila kata aku tak boleh lah, aku tak pernah jumpa satu orang baik macam Nabi kita ini. Sampai bila tak boleh sebut asyhadu anna Muhammad, menangis. Asyhadu anna Muhammad, menangis. Asyhadu mu yang menangis dah. Lalu dia jumpa Abu Bakar selaku khalifah, ya Amirul ya khalifah, wahai pengganti Nabi, saya hantar surat letak jawatan, option lah. Saya tak daya dah kerja di sini. Abu Bakar kata, kau jangan, aku pernah tolong kau dulu, kau susah, kau jadi hamba, aku merdekakan kau. Ya saya tahu, tapi ini jawatan tak ada kaitan dengan cerita dulu. Saya tak tahan dah, saya tak boleh. Saya minta izin, mau keluar operasi, semua jadi askar. Masuk soldier dia. Masuk askar. Dia dihantar ke Daraya di Syam, sebelah Syria hari ni. Pergi di perang. Duduk 2-3 tahun, kahwin orang sana semua. Satu malam Bilal bin Rabah mimpi Nabi. Dia tak balik ke Madinah. Dia kata, aku tak boleh balik Madinah. Setiap kali aku balik, aku bayangkan muka Nabi, aku tak boleh. Sampai di Syria dia duduk bertahun-tahun. Satu malam dia mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi dia, Nabi jumpa dia, Nabi beritahu, Bilal, kau dah tak sayang aku ke Bilal? Kau lama dah tak jumpa aku Bilal. Sampai hati kau tak jumpa, dah tak jenguk-jenguk dah aku. Seolah begitulah Nabi cakap. Bilal bangun menangis, ya Rasulullah, sedihnya, rindunya nak jumpa Nabi. Rindu sangat. Makanya dia beritahu pada isteri dia, saya nak ke Madinah. Kenapa? Saya mimpi Nabi marah, saya tak lama tak ziarah dia. Bilal bin Rabah balik semula ke Madinah Al-Munawwarah, lawatan singkat. Balik ke Madinah, orang sambut dia. Umar Al-Khattab sambut dia, Abu Bakar sambut dia. Bila nampak Bilal, semua orang menangis. Tengok Bilal ingat Nabi. SUSK kan?
Tengok Bilal menangis. Tengok Bilal menangis. Lalu adalah 2-3 orang lama-lama yang ada lagi kata, ya Bilal, azanlah. Kami dah lama tak dengar suara awak mengazan. Kata Bilal, aku hanya kerja dengan Nabi SAW. Dengan korang aku bukan kerja dengan korang. Orang pun Umar Al-Khattab pandai. Dia panggil Hasan dengan Husain, cucu Nabi. Hasan Husain pujuklah pakcik Bilal. Hasan Husain datang jumpa dengan Bilal. Bilal bila pandang Hasan Husain, dia tak boleh tahan. Dia mandang Hasan Husain macam pandang Nabi. Menangis dia. Kemudian dia peluk Hasan Husain, dia cium puas-puas hati. Dia kata, inilah bau Rasulullah. Aku rindu betul nak peluk Nabi. Ya Allah, peluk. Dia peluk Hasan Husain. Ketika itu Hasan Husain kata, pakcik, kami kecil-kecil dulu pakcik selalu azan. Azanlah pakcik, nak dengar pakcik azan. Kata Bilal, saya dah tak boleh azan lagi dah. Saya sayang ke datuk awak, tak boleh langsung saya dah. Pergilah pakcik nak dengar pakcik azan. Dia pun fikir, kau ni keturunan Nabi, cucu Nabi, aku hormat. Dia naik atas bumbung Masjid Nabawi, dia pun azan. Kata Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, tidak pernah ada satu hari paling ramai orang menangis kecuali ketika Bilal bin Rabah azan di Madinah untuk kali pertama selepas Nabi wafat. Dia azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis semua orang. Menangis sebab apa? Kenang kepada Nabi SAW. Manusia paling baik. Menangis semua. Bila sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis semua. Abu Bakar menangis, Omar menangis. Ketika sebutan asyhadu la ilaha illallah, dia okey lagi. Ketika sampai asyhadu annamu, dia diam. Ulang lagi asyhadu annamu, diam lagi. Asyhadu anna Muhammad, akhirnya dia menangis. Meraung Bilal bin Rabah menangis. Datang sahabat peluk Bilal, menangis. Bilal kata, aku tak tahan. Nak menyebut namanya pun aku tak tahan. Bayangkanlah kerinduan para sahabat Nabi SAW kepada junjungan kita. Apa sebab? Sebab Nabi baik. Oh, kalau Nabi itu garang, tuan-tuan, tak ada orang sayang sampai macam itu. Nabi dah wafat, menangis orang sampai setiap perkara yang ada kaitan dengan Nabi menyebabkan mereka rasa sedih sekali. Kerinduan para sahabat. Itu Nabi. Akhlak baginda begitu luar biasa. Ketika Nabi balik daripada haji yang terakhir, kira-kira 78 hari. Ketika tu dikira 78 hari lepas Nabi balik haji, Nabi telah jatuh gering. Kesihatannya begitu merosot. Adalah sesekali dia tidak dapat jadi imam, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di kalangan sahabat setiap kali azan mereka datang nak minta supaya Nabi jadi imam macam biasa. Tapi datang tengok Abu Bakar. Lalu ada yang minta pujuk, wahai Abu Bakar, tolonglah beritahu pada Nabi, kami tahu dia gering, tak sihat, tapi tunjuk muka sikitlah, nak tengok saja. Abu Bakar serba salah, minta tolong dengan Umar. Rumah Nabi orang tak boleh masuk suka-suka, ada larangan dalam Quran. Lalu minta dengan Umar. Umar pun minta kepada Aisyah, ketuk pintu, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita semua tengah tunggu, tunjuk muka sikit jadilah. Nabi pun keluar dalam keadaan yang memang tak sihat, kesihatan merosot. Ada yang mengatakan Nabi 17 hari demam panas sebelum wafat. Demam betul, 17 hari demam. Masuk dia dalam dewan solat, menangis semua sahabat. Memang rindu betul pada Nabi. Orang baik. Nangis semua tengok Nabi pun dah merosot. Kemudian Nabi pun mengatakan, aku tak tahu adakah selepas ini aku boleh berjumpa atau tidak lagi dengan kamu semua. Justru hari ini kalau aku ada buat sebarang kesalahan, mohon maaf, maafkan kesalahan. Kalau aku ada hutang-hutang, sila beritahu, aku nak uruskan pembayaran. Kalau aku ada buat silap dan salah, beritahulah supaya kita boleh selesaikan hari ini. Tiba-tiba dalam ramai-ramai macam ni agaknya, ada seorang sahabat mengangkat tangan. Namanya Uqashah bin Mihsan. Dia angkat tangan. Ya Rasulullah, dalam sebuah peperangan, saya punya unta sama tuan punya unta duduk sebelah-sebelah. Saya baru nak salam dengan tuan, tiba-tiba tuan angkat cambuk mau pukul unta tuan, terkena belakang saya. Hari ini saya minta kisos, minta pembalasan. Kalau tak, saya tak redha dunia akhirat. Sahabat semua pandang kepada Uqashah, seolah-olah kau ni tak reti bahasa betul. La ilaha illallah, Nabi tak sihat lagi mau minta benda-benda macam ni. Umar Al-Khattab pun dah mandang lain macam dah. Ali bin Abi Talib kata, jangan layan ya Rasulullah.
Kalau nak pukul, pukul saya. Saya sepupu kepada Nabi. Pukul saya. Saya muda lagi. Mukasyah kata tidak. Ini Nabi. Dia sangat amanah. Kalau kisos, mesti dia yang sendiri dibalas kisos tersebut. Nabi adil. Lalu Nabi kata, wahai Bilal, pergi ke rumah, ambil tongkat. Bilal bin Rabah dalam nak tak nak, akhirnya bila Nabi suruh, pergi jugalah dia mengambil tongkat. Diberikan kepada Nabi. Nabi memanggil, wahai Mukasyah, mari datang ke depan. Ambil tongkat ni, pukul aku. Nabi pun menyelakkan, nampak perutnya sedikit. Mukasyah bin Muhsin, bila nampak Nabi menyelak pakaiannya, nampak perut sedikit, dia menerpa ke arah Nabi, diciumnya perut Nabi yang mulia itu. Lalu dalam tangisan menangis kata dia, ya Rasulullah, tidak ada tangan yang akan buat begini padamu ya Rasulullah. Saya buat begini sebab saya tahu selepas ini saya tak bertemu denganmu ya Rasulullah. Saya sahabat kecil saja ya Rasul, tuan orang hebat. Di padang mahsyar belum tentu kita bertemu. Kalau saya tak bertemu tuan di padang mahsyar, biarlah di sini saya dapat merasa mengucup perutmu ya Rasulullah. Nabi menangis, sahabat menangis, semua orang menangis. Perutnya itu dicium oleh sahabat. Akhirnya Nabi pun memberi jaminan, ini orang masuk surga, ini ahli surga, kata Nabi. Kalau flashback balik tuan-tuan, apa sebab sahabat begitu sayang betul pada Nabi? Sebab Nabi akhlaknya luar biasa.